Selamat sejahtera, apa khabar? Saya harap kamu dalam keadaan yang bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okey, topiknya adalah fungsi pengeluaran jangka pendek. Okey. Fungsi pengeluaran, apa dia sebenarnya fungsi pengeluaran ni? Okay. Fungsi pengeluaran menunjukkan hubungan. Okey, jadi nak tahu apa dia fungsi pengeluaran ni? Hubungan. Kita nak tunjukkan hubungan antara apa? Jumlah input dan juga jumlah output. Okey, kamu nampak dekat jadual ni kita ada kolom output, kolom input tetap dan input berubah. Okey, kamu dah belajar terdapat dua jenis input, input tetap dan input berubah. Input tetap simbol dia K, input berubah simbol dia L. Okey, K stand for capital ataupun modal. Okey, so input tetap biasanya contoh dia adalah modal, mesin, teknologi. Okey, kalau input berubah simbol dia L. L ni sebenarnya stand for labor. Okey, terjemahkan dalam bahasa Melayu buruh. So input berubah kebiasaannya yang kita gunakan adalah buruh, bekerja ataupun bahan mentah. Okey, so itulah dia nak tunjukkan hubungan antara input ni dengan output. Okey. Pergi kepada fungsi pengeluaran jangka pendek pula. Okey, fungsi pengeluaran jangka pendek ni pun sama. Dia nak tunjukkan hubungan. Okey, tapi lebih spesifik, input berubah. Dia nak tunjukkan hubungan input berubah L ni tadi dengan output. Okey, output pada suatu tingkat input tetap yang diberikan. Okey, input tetap dah lama lagi tetap. Jadi dia akan kekallah, dia punya nilai dia tak akan berubah. Jadi kita nak tengok hubungan antara L dengan Q. Okey, secara kasar ni kamu nampak, okey, bertambahnya input berubah, okey, daripada 0 kepada 5 kepada 10. Okey, output pun bertambah juga. Okey, daripada 500 kepada 1000. Okey, jadi apa yang kamu dapat simpulkan? Sebenarnya apa hubungan dia? Input berubah bertambah, output pun bertambah. Okey, itu adalah dia punya basic asas yang kamu kena faham. Okey. Seterusnya, kita nak pergi kepada jadual. Okey, ini adalah jadual pengeluaran sarung bantal bagi satu syarikat lah. Okey, kamu nampak kat sini mesin K. K ni tadi stand for capital. Okey, dia adalah simbol untuk input apa? Input tetap. Okey, nampaklah dia punya nilai dia tak berubah. Seterusnya adalah buruh. Okey, L. L ni adalah untuk input berubah. Okey, nampak dia berubah kan? Dia berubah. Seterusnya TP, AP dan MP. Okey, ini kamu tak tahu lagi. Kamu tak faham lagi. Okey, tapi sebenarnya TP, AP dan MP ni adalah output. Okey, so samalah macam jadual yang mula-mula tadi. Okey, sama je. Yang ni adalah input, yang ini adalah geng-geng output. Okey, sekarang untuk fungsi pengeluaran jangka pendek, kamu kena jelaskan hubungan. Okey, kamu kena jelaskan hubungan antara input berubah ni dengan TP, dengan AP, dengan MP. Tapi sebelum kamu nak jelaskan hubungan mereka ni, okay, kamu kena buat andaian. Okay, beberapa andaian, secara spesifiknya 3 andaian. Okay, 3 andaian. Yang pertama, hanya 2 input digunakan. Okay, iaitu input tetap K, contoh dia modal, mesin. Okay, input berubah L, contoh buruh dan bahan mentah. Okey, kamu nampak dekat sini hanya 2 input yang digunakan. Input tetap dan input berubah L. Okey, dia bertambahlah. Okey, seterusnya buruh yang digunakan mempunyai tingkat kemahiran yang sama. Okey, ini penting sebab kita tak nak buruh yang digunakan tu
Okey, seorang skill dia tahap 10, seorang skill dia tahap 8. Okey, bila kita nak jelaskan hubungan mereka semua tu, output dengan input, kena setkan andaian kita huruf tu semua skill dia sama. Skill tahap 5 semua 5, 8 semua 8. Okey, macam tu. Sama juga dengan tingkat teknologi. Okey, mestilah tetap. Okey, so ni adalah 3 andaian. Okey, senang saja 3 andaian yang kita kena buat sebelum kita nak terangkan fungsi pengeluaran jangka pendek. Okay. Alright. Macam yang ni kan, mesin ni kan teknologi kita. Dia ada 2 mesin jahit untuk buat sarung bantal. Kita kena andaikan dua mesin tu adalah mesin yang advance. Okay, janganlah satu mesin kuno, satu lagi mesin advance. Okay, tak jadi tak boleh. Alright. Okay, so sebelum kita nak jelaskan hubungan-hubungan tu, kamu tak tahu lagi apa dia maksud TP, AP dengan MP kan? Okay, so kita nak belajar dululah. Okay, apa dia TP? TP ni sebenarnya dia stand for Total Production. Ikut orang putih dia, Total Production. Okay, simbol dia TP. Diterjemahkan menjadi jumlah keluaran. Okay, so TP ni adalah jumlah keluaran. Okay, jumlah keluaran ini merujuk kepada jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input yang dimiliki oleh firma. Okay, macam saya kata, okay, ni TP, AP, MP ni adalah output. Okay, 2 ni adalah input. Okay, so dan nama lagi jumlah kan, istilah jumlah output yang dihasilkan. Boleh nampak, okay, sini mesin ada 2, buruh ada 1, jumlah yang didapat hasilkan adalah 4. Okay, itulah jumlah keluaran. Seterusnya kita pergi kepada AP. AP ni sebenarnya stand for average production. Okay, average purata production keluaran. Okay, terjemahkan jadi keluaran purata. Simbol dia AP merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran ataupun jumlah output, okay, yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Okay, yang ni dia punya jumlah kuantiti keluaran, jumlah output yang dihasilkan oleh satu unit input berubah. Okey, dia punya purata lah. Okey. Next, last, okey, kita ada MP. Okey, MP ni kod putih dia marginal production. Simbol dia MP. Okey, kod bahasa Melayu dia adalah keluaran marginal ataupun keluaran sud. Okey, sebab ada sesetengah soalan dia menggunakan keluaran sud. Takut nanti confuse. Keluaran sud ni apa? Keluaran sud tu adalah keluaran marginal. Okey, sama sahaja. Okey, so apa dia? Keluaran marginal atau keluaran sud ni dia merujuk kepada perubahan dalam jumlah. Okey, perubahan dalam jumlah keluaran. Okey, tengok jumlah keluaran kita adalah TP. Perubahan kat sini dah kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Okey, senang cerita, dia ni adalah perubahan TP dan perubahan L. Perubahan input berubah lah. Dia perubahan. Okey, nak tahu lebih lanjut, yang tu nanti bila kamu fahamkan dia punya hubungan dan formula. Alright? Okay. So, next. Alright. So, sekarang kamu dah tahu dah apa dia TP, AP dengan MP. Okay. Yang mana secara umumnya TP, AP dengan MP ni adalah output. Okay. K dan L ni adalah input. Okay. So,
Sekarang kita sebenarnya nak buat apa ni? Kita nak jelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek. Dan sekali lagi nak refresh balik apa dia fungsi pengeluaran ni. Fungsi pengeluaran adalah hubungan. Okey, kita nak jelaskan hubungan. Hubungan antara output dan juga input berubah. Okay. So kita tengok input berubah. Input berubah kita adalah buruh, dia bertambah. Okay. Sesuai dengan apa yang kita faham, bila input berubah bertambah, output akan bertambah. Okay. Tapi output akan bertambah sehingga mencapai nilai maksimum. Kita boleh nampak yang TP ni jumlah keluaran sampai nilai maksimum 42. Kemudian dia turun. Okey. Yang ni dia kekal 42 lagi. Kemudian dia turun jadi 40. Sama juga dengan keluaran purata. Nampak pola dia. Apa yang kita faham konsep awal-awal tadi adalah bertambah input berubah, bertambahlah output. Okay, yang ni keluaran purata bertambah juga sehingga mencapai nilai maksimum 9. Okay. Tapi setelah mencapai nilai maksimum, dia akan menurun. Okay? Menurun. Sama juga nampak MP pun sama. Sampai nilai maksimum 14, dia turun. Sehingga mencapai angka sifar dan juga negatif. Okay? Ini adalah salah satu konsep, satu konsep okay, untuk kamu faham. Okay? Konsep pertama, makin bertambah input berubah, makin bertambahlah output. Tak kisahlah TP ke AP ke MP ke. Okay. Tapi sehingga mencapai nilai maksimum. Okay. Setelah mencapai nilai maksimum, dia akan menurun. Okay. Okay, so ni kamu boleh tengok dengan lebih jelas lagi lah. Okay. Dengan menggunakan graf, kamu nampak dia melengkung, dia naik. Lepas tu sampai maksimum, dia melengkung, dia turun. Kan? Okay, ini memang konsep pengeluaran jangka pendek yang kamu kena ingat dan faham. Okay. Bila input berubah bertambah, output pun akan bertambah. Okay, dalam konteks yang ni adalah TP ataupun jumlah keluaran, dia akan bertambah sehingga nilai maksimum. Okay, nilai maksimum ini 42 unit, kemudian dia turun. Okay, dia turun pada buruh yang ke-8. 40. Ini 40 40. 40. Okay. Sama juga kita nak pergi kepada AP. Ini AP pun sama. Maksimum dia 9 pada buruh yang ke-4. Kemudian turun. Turun jadi 5 helai. Okay, 5 helai pada buruh yang ke-8. Okay. Okay, so sama jugalah macam MP, kamu boleh nampak, cuma graf dia special sikit. Sebabnya dia melengkung tu sampai ke negatif. Sampai ke negatif. Alright, so kita tengok balik. Yang ni dia melengkung sampai max 14 unit. Okay, pada buruh yang ke-3. Kalau kamu tengok jadual ni macam haru biru sikit lah jadual ni. Yang ni pada buruh yang ke-4 ni. Yang ni 12 macam mana 2 tu boleh ke bawah? Yang 8 ni pun sama, negatif 2 2 ni ke bawah pula dia. Alright, so untuk maklumat dalam keluaran marginal ni, dia ada informasi lain lah. Okay, bila mana keluaran marginal ni mencecah angka sifar, dia sebenarnya menunjukkan yang jumlah keluaran adalah pada nilai maksimum. Okay, manakala bila dia jadi negatif 2, okay, bila keluaran marginal mencecah angka negatif, ini menunjukkan yang jumlah keluaran adalah menyusut. Okey. Yang ni nak tengok lebih jelas, kita tengok full jadual tadi. Okey. Okey, so kita kembali semulalah kepada jadual asal kita, yang mana ni adalah jadual menunjukkan pengeluaran jangka pendek bagi sarung bantal. Bagi sarung bantal. Okey, kita ada mesin jahit ni ada 2, buruh ada sampai 8 8
Kemudian kita nak kajilah hubungan antara jumlah keluaran dengan input berubah kita buruh ni, okey. Purata keluaran, okey, dengan keluaran marginal ni. Okey. So, recap balik apa poin yang kita dapat konklusikannya. Okey, yang pertama bertambah ni input berubah, bertambahnya jumlah keluaran, bertambahnya juga keluaran purata, bertambahnya juga keluaran marginal sehingga mencapai nilai maksimum dan kemudian akan menurun. Okey. Okey, special addition tambah lagi untuk keluaran marginal. Okey, apabila keluaran marginal mencecah angka sifar, okey, ia menunjukkan bahawa jumlah keluaran adalah pada tahap maksimum. Okey, dalam kes ni 42 helai. Okey, manakala apabila keluaran marginal ni mencecah angka negatif, yang ni dalam konteks ni negatif 2, ia menunjukkan bahawa jumlah keluaran kita menyusut. Okey, yang macam ni 42 kepada 40. Dia menyusut lah. Alright. Okay, last. Okay, untuk kita punya topik kali ni, last kita nak tahulah dia punya cara pengiraan, formula yang terlibat. Okay, ini memang famous jugalah dalam soalan tanya. Biasanya dia akan bagi dalam bentuk jadual macam ni ataupun dia akan bagi ayat dengan information yang diperlukan lah. Okay, so sebelum kita pergi kepada pengiraan, mestilah kita kena tahu formula. Ini adalah dua formula basic, formula asas, rumus asas yang diperlukan. Okey, boleh hafal, boleh tahu ni sahajalah. Kalau tengok buku teks, dia ada satu lagi formula AP, tetapi memandangkan kat sini untuk formula 1 ada juga AP, so kita boleh olah. Olah macam mana? AP sama dengan L ni, kita bawa dia pergi sebelah ni. Darab bawa sebelah, jadi bahagi. So, formula untuk AP adalah TP bahagi L. Macam itulah kita olah. So, nak senang, dua ni sahaja dah cukup untuk jawab soalan berkaitan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek. Okay. So, untuk pengiraan ni, saya nak ajar berdasarkan jadual ni lah juganya. Okay. Tapi kita buat-buat je lah. Contohnya yang ni tak bagi. Contohnya yang ni tak ada jawapan. Okay. Kita nak kira. Sekarang kita nak kira TP pada buruh yang kelima. Yang ni lah yang kita dah highlight dekat sini. Alright. Guna formula nombor 1. Cari jumlah keluaran iaitu TP. AP 8 helai. Okey, darab dengan 5. L. 8 darab 5 dapatlah 40. Okey, saya harap kamu boleh macam biasakan apa pun bila nak jawab soalan pengiraan mesti kena listkan dulu dia punya info. Macam ni apa yang diperlukan. Kita ada dia bagi maklumat L 5 orang. AP 8. Ni dapat mana ni? Dapat daripada jadual. Okey. Alright, senang sangat. Seterusnya kita nak cari pula nilai AP. Okey, nilai AP pada buruh yang ketiga. Okey, andai kata sini kosong, sini tak tahu jawapan dia berapa, kita nak cari. Okey. So, sama juga step yang pertama mesti kita kena tulis information kita ada. So, kita ada information buruh ketiga. So, kita tahu dah L 3 orang. Okey, kat sini. Tengok kat sini. TP pula 24. Okey, jumlah keluaran kita ada 24. So, masukkan saja dalam formula. Yang ni saya kata yang kita olahkan je. Okey, kita ikut je formula pertama. TP 24. Okey, tulis 24 sama dengan AP tak tahu. Okey, tak apa, tinggal darab 3. Okey. Lepas tu kita pindahkan yang ni 3, pindahkan bawa pergi sebelah. Okey. Jadilah 24 bahagi 3. Okey, dapatlah
8 helai. Okey, sama tak dengan jawapan ni? Samalah. Okey. So, jangan risau, tak payahlah nak hafal-hafal pun sebenarnya formula AP. Okey, boleh ulah saja daripada formula TP sama dengan AP darab L. Okey. Alright. Next, kita nak pergi kepada MP ataupun keluaran marginal. Okey, keluaran marginal ni tricky sikit sebab nampak ada segitiga ni kan. Tapi senang je. Okey, nilai MP pada buruh yang ke-6. Okey, boleh tengok buruh yang ke-6. Ini buruh yang ke-6 kita. Kita nak cari nilai MP. Kat sinilah. Ini. Andai kata tak tahulah ni nilai MP berapa. Okey. Sama je step, kita mesti kena cari dia punya information dulu. So, kita kena cari perubahan L. Ni perubahan perubahan L. Perubahan ni apa sebenarnya? Perubahan ni nampak 6 dengan 5. Daripada 5 nak ke 6, dia tambahnya 1 orang pekerja. So, jadi kalau nak old school punya cara, 6 tolak 5 dapat 1. Dapatlah perubahan bagi input berubah kita. Okay, seterusnya perubahan keluaran, jumlah keluaran. Okay, yang ni 42, tolak je lah dengan yang atas ni 40. Dapatlah perubahan dia 2. Okay, perubahan dia 2. Masukkan dalam formula 2 bahagi 1 dapatlah 2 helai. Okay. Faham ke? Senang sahaja. Macam ni kan. Kamu dah nampak pola dia. 0, 1, 2, 3 dah nampak lah. Setiap ni dia bertambah 1 pekerja. 1 buruh dia bertambah. Okay. TP ni pula, kamu nampak dia punya perubahan dia tak sekata. Yang ni tambah 4. Ini pula 4 ke 10 tambah 6. 10 ke 24 tambah 14. Nak senang kamu nak cari perubahan ni, kamu tolak yang ni dengan yang sebelum dia. Okay. Kita nak cuba lagi. Ini kali ni kita nak cari buruh yang ke-8. Okay, buruh yang terakhir yang ni sama juga. Kena cari dulu perubahan buruh kita. 8 tolak 7 dapat 1. Okay, perubahan TP ni pula 40 tolak 42. Yang ni tolak yang ni dapatlah negatif. Masuk-masuk dalam formula dapatlah negatif 2 helai. Okay. Sebab tu lah dia dapat negatif kat sini. Okay, sebab bila kita tolak ni nombor kecil tolak nombor besar dapatlah negatif. Sebab tu bila ada je nilai negatif dekat keluaran marginal, sah-sahlah kita punya jumlah keluaran berkurang. Okay. Alright, itu sahajalah untuk sesi pembelajaran kita bagi topik fungsi pengeluaran jangka pendek. Okay.